Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Kejap. Okay, siapa dah tengok dekat Google Classroom? Pukul 7.45 lagi saya dah letakkan dekat GC. Okay, boleh komen hadir dulu dekat GC. Siapa yang belum komen. Komen hadir dulu. Hari ni kita akan teruskan dengan PR Pendidikan Islam kita. Okay, kita mulakan dengan bacaan doa belajar dan doa penerang hati. Saya nak siapa ni hari ni baca. Tak pernah dengar suara ni. Arif Hakimi. Arif Hakimi boleh ketuai bacaan doa dan doa penerang hati. Okay, Arif baca. Saya tak pernah dengar suara Arif. Arif Hakimi boleh tak? Cikgu. Kalau Rif tak ada, dia tak ada lah. Dia selalu masuk tapi dia selalu tak ada. Dia masuk. Payah macam ni. Payah ni hilang. Kenapa Arif? Dia ada masalah ke? Dia punya line ke? Tak ada lah. Dia malu lah cikgu. Apa? Tak apalah, Muhammad Zikri boleh? Zikri Hakimi baca doa. Sekejap, saya line slow. Okay. وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدي عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay, terima kasih. Okay, sebelum tu kita tengok dulu video ni. Dah okay ke Dayan? Dah okay ke Dayan? Okay, tengok dulu video yang ni. Ada dua video, nanti saya nak suruh awak bezakan antara kedua video ni. Boleh tak ke muzik di port satu? Okay.
bezakan dengan video yang ni. Video yang satu. Okay. Saya laju sikit. Okey, apa perbezaan antara video yang pertama tadi dengan video yang kedua ni? Apa perbezaan pilih ketara sekali? Okay, siapa-siapa je boleh jawab. Video pertama Cina. Apa? Tak berapa dengar. Apa dia? Video pertama bahasa Cina. Video pertama bahasa Cina. Video yang kedua? Arab. Bahasa Arab. Al-Islam dia tulis Al-Islam. Yang pertama tu boleh baca? Ada yang tahu bahasa Cina ke? Tak. Saya tak tahu dia tulis. Persamaan. Kalau dia ada perbezaan mesti dia ada persamaan. Apa persamaan kedua-dua video tu? Dia guna hitam. Dakwat hitam. Dia juga dua-dua guna dakwat hitam dan dua-dua merupakan seni kaligrafi. Kita panggil kedua-dua ni seni kaligrafi, cuma yang pertama tadi kita panggil kaligrafi Cina, yang video yang ni kita panggil kaligrafi Hot. Kaligrafi Hot. Yang pertama tadi kaligrafi Cina, yang kedua kaligrafi Hot. Okay, dalam Islam juga ada kaligrafi, dalam Cina pun ada juga kaligrafi yang dipanggil kaligrafi Cina. Okay, persamaan dia dua-dua guna dakwat. Kalau kita tengok dari segi alatan yang digunakan pula, apa perbezaan dia? Yang Cina tadi guna alatan apa kalau perasan? Dia tulis tu guna apa? Kayu. Cina pakai berus. Cina tu pakai berus. Yang Jawi ni? Yang Hot? Pen. Dia pakai pensel, dia lakar dulu kan. Lepas tu dia guna apa tu? Daripada guna pensel dia guna marker. Kan macam-macam cara sebenarnya boleh buat kaligrafi ni. Bukan guna terus marker, boleh lakar dulu macam yang dalam video ni buat. Dia lakar dulu guna pensel. Kemudian baru dia buat line, lepas tu dia warnakan dalam ni. Okay, lebih kemas lah daripada kita buat satu-satu. Pun boleh juga cara ni. Dua-dua pun boleh. Ada tak yang wakil Hot dalam ni? Pandai buat Hot? Wakil sekolah? Tak ada. Okay. Hari ni kita nak sambung pelajaran Hot. Okay, indahnya seni Hot Rikaah bidang Jawi tahun 6. Okay, standard kandungan yang kita akan belajar ni 7.2, mengenal dan menulis Hot Rikaah. Standard pelajarannya 7.2.1, menulis huruf mengikut kaedah Hot Rikaah. Okay, kita hari ni belajar Hot Rikaah. Okay, objektif pembelajaran kita ada dua hari ni. Yang pertama, mengenal 4 huruf Jawi tunggal dalam bentuk Hot Rikaah, Sod, Dot, To
dan za. Okay. Sod, dot, ta dan za. Okay, hari ni kita belajar 4. Okay, yang kedua menulis 4 huruf jawi tadilah. Mengikut kaedah khat riq'ah yang betul selepas tunjuk cara guru daripada video. Nyatakan perbezaan khat tersebut. Cuba nyatakan perbezaan antara khat riq'ah dengan khat nasah. Apa perbezaan dia? Dua-dua huruf yang sama tapi apa perbezaan dia kat sini? Enung. Khat riq'ah sengit sikit. Khat riq'ah? Sengit sikit. Khat riq'ah sengit sikit. Betul. Khat riq'ah kalau tengok dekat bahagian kepala sod ni, dia agak sengit sikit. Kalau khat nasah dia tegak. Dia satu line. Satu line dengan garisan yang pertama. Okay. Kalau kita tengok juga khat riq'ah ni dia kecil sikit tau. Perasan yang bawah ni dia satu titik je. Sedangkan khat nasah dia 2 titik. Dia lebih lebar. Okay, kalau khat riq'ah ni dia lebih kecil. Dia comel sikit. Dalam dia pun agak 2 titik. Kalau kita tengok khat nasah dia 3. Dia lebih besar. Okay, sebab tu ciri-ciri khat riq'ah yang kita dah belajar awal-awal tu dia ringkas. Dia jenis ringkas. Okay, ini huruf sad dan huruf dot. Kalau huruf dot tambah titik je lah. Okay. Ni cara-cara perbezaan. Saya nak tunjuk awak perbezaan khat riq'ah dengan khat nasah. Sebab sebelum ni saya tengok yang awak dah buat sebelum-sebelum ni. Okay, dekat Google Classroom tu banyak yang salah sebenarnya. Banyak yang buat khat nasah. Okay. Sebenarnya kita belajar khat riq'ah bukan khat nasah. Okay. Kita nak tahu perbezaan dia antara kedua ni. Okay, khat riq'ah lain, khat nasah lain. Okay. Ini bagi huruf sad dan dot. Kita tengok sikit macam mana nak buat huruf sad dot ni mengikut khat riq'ah. Besar sikit. Orang yang buat ni pun dia tulis slow-slow. Berhati-hati. Satu-satu dia buat. Sikit-sikit dia sambung-sambungkan. Okay, tak perlu terlalu laju sangat. Okay, sikit-sikit. Sebab kita nak bagi dia bentuk dia tu. Bentuk dia betul-betul jadi. Lepas tu ada juga yang pakai pensel biasa. Tak boleh pakai pensel biasa, dia kena guna pensel khat. Kalau pensel biasa, depan dia ni halus. Dia kena guna pensel khat. Kalau khat dia depan dia apa ni? Dia tebal. Tengok macam dalam video ni dia tebal. Sebab tu saya suruh awak sediakan pensel khat ataupun marker khat. Kalau ada marker khat boleh guna marker khat. Okay, kalau tak ada marker khat, tak ada sangat apa-apa, boleh guna highlight. Sebab boleh guna highlight. Boleh dengar tak? Kenapa tu? Boleh guna highlight. Kalau tak ada tak ada apa-apa lah, memang tak ada apa-apa, boleh guna highlight. Sebab highlight ni depan dia kan serong. Dia bentuk dia dah memang cantik lah. Tapi guna colour yang terang lah. Yang pekat. Macam orange, hijau. Tak apa. Asalkan bentuk dia yang saya nak bentuk dia. Jangan guna highlight yang terlalu cair. Warna-warna cair tak nak. Nak warna yang pekat. Kalau ada yang macam ni lagi bagus untuk kaligrafi pen ni. Okay, kaligrafi pen. Okay, tengok tu dah siap pun dia buat sort. Okay, kalau huruf dot kita tambah saja titik di atas. Okay, tengok ada punya besar ni. 2 titik, 3 titik. Dia punya lebar 1 titik. Panjang bawah 3 titik. Lebar huruf sod bawah
2 titik. Okey, pastikan yang kepala sort ni lebih tinggi daripada dia punya mangkuk ni. Mangkuk. Okey, dan juga dia agak serong sikit macam tadi. Siapa jawab tadi tu dia kata serong sikit berbeza dengan khat nasah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya huruf dhad. Huruf ta dan huruf za. Okey, huruf ta dan huruf za. Okey, nyatakan perbezaan khat tersebut. Okey, kalau kita tengok dekat sini, apa pula perbezaan dia? Perbezaan khat rikaah dengan khat nasah. Apa yang berbeza? Boleh tak? Boleh cam tak? Cuba tengok betul-betul. Apa yang berbeza kat sini? Dia beza sikit je lah. Dia tak banyak sangat beza ni. Boleh dapat? Apa tu Dayan, okey ke? Okay, huruf khat nasah, kalau kita tengok, okay, dia ada pada step yang kelima ni, dia ada macam penambahan sikit kat atas ni. Khat nasah. Kalau khat rikaah, dia simple je. Macam ni je. Simple. Okay. Ringkas. Ciri-ciri khat rikaah dia ringkas. Okay. Kalau tengok pun di bahagian dia punya batang ni, khat nasah dia lebih panjang berbanding khat rikaah. Khat rikaah setakat 2 titik saja. Okay, sedangkan khat nasah dia ada 1, 2, 3, 4. 4 titik panjang. Panjang kalau kita tulis tu panjang. Okay, berbanding dengan 2 titik. 2 titik ni maksudnya titik besar marker ni lah. Besar marker titik tu. Ni kalau kita buat titik kan macam ni. Dia akan besar tu je. Setakat besar ni je. 2 titik. Okay. Dia punya panjang ni pun 2 titik. Okay. Dan lebar untuk bahagian bawah 1 titik. Okay. Sama je macam khat nasah. 1 titik dengan 2 titik. Cuma yang berbezanya dekat dia punya kepanjangan ni. Okay. Cara membuat dia pun sama. Okay. Step dia sama je. Mula kita buat dulu bahagian. Tengok dulu. Yang ni. Lebih terang huruf ta dan huruf za. Okay, tengok yang bahagian atas ni, khat rikaah. Okay, buat dia daripada kepala dia dulu. Kepala macam buat sort, kepala sort. Okay, sama, 1, 2, 3. Kemudian baru letakkan dia punya batang dekat atas. Dan dia tidak bersambung. Apa dia tidak bersambung? Okay, sedangkan khat nasah dia bersambung. Khat nasah punya batang dia agak halus je, halus. Kalau khat rikaah dia tebal. Okay, tebal. Dia senang. 1, 2, 3, 4 step ni. Boleh nampak? Okay, ada 4 step untuk huruf ta dan huruf za. Okay, kita tengok cara menulis huruf ta. Okay, kalau perasan dekat hujung ni, dia tarik dulu sampai hujung. Lepas tu nanti baru dia sambungkan. Dia lukis panjang ni nanti dia sambungkan. Tengok Dia tarik dulu. Lepas tu baru dia sambungkan. Kemudian diwarnakan. Okay, sama seperti huruf sort Kita tengok macam kepala huruf sort tapi bukan. Sama je cara yang sama digunakan.
Tak menyentuh. Macam tak menyentuh pun pada kepala sod tadi tu. Okay, tengok yang dia buat ni. Dia punya atas ni memang pendek je. Tall dia. Pendek daripada khot nasah. Khot nasah dia panjang. Tapi khot rikaah dia pendek. Okay, itu saja perbezaannya. Senang saja kan. Okay, seterusnya kita akan buat aktiviti untuk khot rikaah. Okay. Kalau yang dah tengok Google Classroom tu, saya ada bagi yang ni. Ada tak? Kalau tak ada print tak apalah, sebab masa pun tak cukup, kita dapat nak buat sama-sama. Okay. Hari ni kita akan buat aktiviti collage. Tahu tak collage? Ada belajar pendidikan seni visual collage? Tahu tak cara nak buat collage macam mana? Cuba seorang terangkan macam mana nak buat collage. Macam mana nak buat collage? Kalau pendidikan seni, siapa ajar? Seni siapa ajar? Hello? Full name? Hello? Okay, dengar ke suara? Dengar. Jangan bagi saya cakap sorang-sorang. Okay. Hari ni kita akan buat collage. Boleh nampak tak? Yang ni yang dah siap saya printkan lah. Kalau nak lukis sendiri guna pensel pun boleh. Okay, lukis sendiri guna pensel. Okay, 4 huruf tu dalam satu kertas A4 macam ni. 4 huruf dalam satu kertas A4 Guna kertas A4 je, tak payah besar-besar. Guna kertas A4 je. Lukis je ni, huruf sod, huruf dot, huruf to, huruf zo. Huruf to, huruf zo. Okay, buat collage ni, cara dia, kita tengok cara-caranya menggunakan pensel lukis huruf jawi khat rikaah. Okay. Lukis huruf jawi khat rikaah macam yang saya tunjukkan ni. Nampak tak kat kamera saya? Tengok kat kamera saya. Okay, lukisan yang telah siap kemudian akan ditampal dengan menggunakan bahan-bahan seperti majalah terpakai, tisu, kacang, daun kering dan sebagainya. Okay, nak paling mudah boleh guna kertas warna yang dah digunting kecil-kecil. Okay, kemudian boleh tampal. Tampal pada dalam ni dalam ni. Sebab kita tak nak warna kan, kita nak tampal gunakan bahan-bahan tadilah, ataupun boleh gunakan majalah terpakai yang dah digunting. Boleh juga guna tisu, kekacang, daun kering dan sebagainya lah. Kalau kat rumah tu macam mak awak ada beli kerang kan, masak kerang kan, dia punya kulit tu boleh juga guna. Ikut kreativiti masing-masing Ikut kreativiti masing-masing, hiaslah cantik-cantik. Kemudian ambil gambar dan letak dekat Google Classroom. Itu je. Hari ni kita tak buat yang macam biasa kita tulis 5 kali tu. Kita buat yang ini. Okay. Nak bagi lebih terang, sekejap saya tunjukkan video ni. Cara dan bahan untuk buat collage. Yang pertama kena ada gunting. Yang kedua ada gam. Sebab saya tak ada gam, saya tak dapat nak buat. Tak tahu gam kat mana kat rumah ni. Gam, kertas lembaran kerja, ni kertas ni, dan juga kertas warna A4 yang dah digunting kecil-kecil macam ni. Nampak tak? Dia dah gunting kecil-kecil, bentuk petak-petak ke, bentuk segitiga, tak kisahlah bentuk apa pun. Okay, dia dah gunting kecil-kecil macam ni. Okay, kemudian tengok cikgu ni buat. Okey, langkah yang pertama, adik-adik perlu mengguntingkan kertas A4 ini sehingga menjadi kepingan-kepingan kecil seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini.
Kalau dekat dalam video ni, cikgu ni dia gunting kertas warna A4 tu bentuk petak-petak je. Bentuk petak-petak. Okay, ikut aktiviti masing-masing lah. Ambil kepingan kertas warna kecil ini, kemudian letakkan gam dan lekatkan di atas huruf sin. Lakukan perkara yang sama kepada huruf shin. Okay, yang ni contoh je lah huruf sin dengan buat shin. aktiviti Okay, tapi kita hari ni kita belajar huruf lain. Tampal je dalam tu. Bagi dia penuh tau. Walaupun dia bertindih, nak bagi dia penuh. Nampak tak sin tu huruf dia? Penuh Tindihkan dia sampai dia penuh. Penuh dekat huruf sod ni. Jangan bagi ada ruang kosong. Campur-campur warna pun tak apa. Ikut kreativiti masing-masing lah nak buat macam mana. Okey, selain kertas warna boleh juga guna majalah yang dah terpakai lah. Contoh majalah lama-lama tu kan. Boleh juga gunting ikut saiz macam ni, bentuk cube macam ni, petak-petak, lepas tu tampalkan dia ikut bentuk ni. Okey, dah siap ni boleh letak apa? Linekan je lah guna marker bagi nampak bentuk sin tu. Linekan dia dulu. Linekan dia dulu dekat luar ni. Kalau cikgu ni buat dia tak nampak sangat. Bagi dia line dulu, lepas tu baru tampal, lagi senang. Lagi senang sebab kita tak lari daripada luar ni. Okay. Kalau yang hujung-hujung ni guntinglah kecil-kecil sikit. Jangan besar-besar sangat. Nanti kan dia keluar daripada landasan dia. Okay, lepas kelas ni boleh terus buat Kalau yang dah ada bahan, boleh terus buat. Okay, guna kertas A4 je. Guna kertas A4 je. Kalau ada kertas A4, guna kertas A4 je. Yang ni saya dah siap print lah. Kalau nak guna yang ni pun boleh. Lagi senang. Print je. Ataupun boleh lukis sendiri. Okay, lukis sendiri pun boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Pastikan ada 4 huruf dalam satu kertas tu. Ya, dah siap dah pun. Titik tu jangan lupa pula. Titik pun letak juga. Okey, dah siap kolaj huruf sin dan huruf shin. Dan siap. Okay. Atau ambil gambar lah macam cikgu ni buat. Jadi kalau cikgu ni dia buat simple sangat. Luar-luar ni pun kosong ni. Okay. Kalau luar-luar ni nak dihiaskan lebih cantik lah. Okay. Nampak tak yang tepi-tepi kosong ni? Boleh juga dihiaskan. Okey, itu sahaja daripada Okay, itu saja. Okay, boleh dapat? Boleh. Cakap boleh ni nanti awak turn in benda lain ni. Risau kadang-kadang. Ikut yang macam dibuat ni. Dekat Google Classroom pun saya dah letakkan video ni juga. Okay, boleh tengok macam mana nak buat collage. Okay, ni contoh. Contoh adik kita ni, dia buat huruf alif, ba, ta, sa. Ni contoh huruf alif, ba, ta, sa. Dia gunakan apa ni? Guna apa tak? Dia tak guna kertas warna ni. Dia guna surat khabar. Boleh juga guna surat khabar kalau ada surat khabar kat rumah. Lepas tu dia racik-racik. Lepas tu tampal. Dah jadi hurufnya mengikut huruf. Apa-apa sahaja bahan yang ada dekat rumah, saya tak mengehadkan penggunaan bahan sebab kita di PKP ni kan, apa-apa saja yang ada kat rumah. Okay, kalau ada daun-daun kering pun boleh letak. Okay, ikut kreativiti lah, macam-macam boleh guna. Kalau cantik majalah, kertas warna, surat khabar. Okay, kalau ada cengkerang-cengkerang pun boleh juga. Cengkerang macam kerang yang kecil-kecil tu. Okay, jangan kepah. Jangan yang besar tu, yang warna hijau tu. Okay, tak sesuai. Kita pakai yang kecil-kecil je. Okay, lebih cantik tau. Kalau nak tampal yang macam bukan kertas, boleh guna gam uhu. Gam uhu lebih lekat lah daripada gam biasa. Gam biasa kertas je lah. Okay.
Itu je aktiviti untuk hari ni. Ni huruf sod, dot, to dan zo. Cuba balik je. Dalam satu kertas. Tak perlu asing-asing macam ni. Nanti kan banyak pula kerja. Dalam satu kertas. Okay, macam ni. Dalam satu kertas. Dah ada. Print je. Print terus. Kalau tak ada printer tak apa. Boleh tulis. Lukis sendiri. Awak kan pandai lukis. Saya tak berhenti lukis. Sebab tu boleh buat macam ni. Okay. Yang ada bintang, bulan, tepi-tepi ni boleh warna. Warna ikut cantik-cantik-cantik. Buat cantik-cantik. Gitu. Okay, rumusan untuk hari ni. Okay. Itu saja untuk hari ni sebenarnya. Okay, sebagai umat Islam, kita perlulah berusaha mengekalkan warisan Jawi. Okay, warisan khat Jawi. Okay, tinggal. Dengan berusaha mempelajari warisan khat seperti khat rika'ah. Okay, penghasilan pelbagai kraf tangan berusulkan Jawi dapat meningkatkan martabat Jawi. Okay, jadi kalau bukan kita sendiri yang memartabatkan tulisan warisan Jawi kita, siapa lagi nak memartabatkan kan? Takkan orang-orang lain pula. Kalau kita orang Islam, kita martabatkanlah tulisan Jawi, tulisan khat ni. Okay, sebab tu kita ada kraft tangan, kita ada kaligrafi yang ada dekat dinding-dinding rumah awak tu kan. Sebab dia nak memartabatkan tulisan khat ni. Okay, banyak jenis tulisan khat sebenarnya. Bukan saja khat rika'ah, ada khat diwani, ada khat sulus, macam-macam jenis. Tapi yang kita belajar hari ni ialah khat rika'ah. Okay, khat rika'ah. Okay, sebelum habis ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada yang tak faham ke dengan tugasan? Boleh faham Kalau tak faham juga lepas ni mungkin ada masalah, tak ada kertas ke apa ke, boleh PM Telegram. Okay, kalau tak ada kertas A4, boleh guna kertas lukisan. Tapi kertas lukisan dia besar sikit lah kertas lukisan. Kertas A4 lebih senang, kecil je kan. Lebih senang. Kertas A4, guna kertas A4 je lah. Okay, kertas A4 putih macam ni. Tu tampal-tampal macam yang dekat gambar ni. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay, saya harap awak dapatlah manfaat daripada PGPR kita pada hari ni. Okay, sebelum kita habis, okay, dekat GC saya dah masukkan juga tugasan untuk bidang akhlak dan juga bidang Al-Quran. Okay, bidang Al-Quran kita akan belajar mengenai hukum idgham ma'al gunnah dan juga bidang akhlak. Okay, 3 hari ni, bidang akhlak, Jawi dan juga bidang Al-Quran, iaitu idgham ma'al gunnah. Okay, idgham ma'al gunnah tu pastikan tonton dulu video YouTube tu. Sebab dia kat dalam video YouTube ni dia ada terangkan apa maksud apa maksud idgham ma'al gunnah ni. Okay, idgham ma'al gunnah. Kemudian salin ayat dalam buku teks muka surat 35 dalam bentuk peta buih. Dalam bentuk peta buih. Tahu tak peta buih? Peta buih yang ada bulat, lepas tu dia ada bulat buih macam bentuk buih. Okay, salin daripada buku teks ayat tu dalam kotak. Dalam buku teks muka surat 35. Okay. Dah salin, pastikan garis bahagian yang menunjukkan hukum idgham ma'al gunnah tu. Garis. Okay, minggu depan nanti saya tanya balik. Minggu depan saya tanya balik yang ni. Okay, sebab kita akan belajar lagi idgham ma'al gunnah ni. Okay, apa maksud idgham ma'al gunnah? Siapa tahu? Idgham ma'al gunnah. Ada tak yang tahu? Tak ada? Tak ada. Idgham ma'al gunnah, apa maksud? Huruf apa bertemu huruf apa idgham ma'al gunnah ni? Okay, nanti boleh tengok dekat YouTube Saya beritahu idgham ma'al gunnah ni ialah tanwin atau nun mati yang bertemu dengan 4 huruf. Mim, nun, waw, ya. Okay, mim, nun, waw, ya. Okay, itu dipanggil idgham ma'al gunnah. Huruf apa tadi?
Buat apa Al-Mukri? Mim, nun, waw, ya. Ada 4 huruf kat situ. Mim, nun, waw dengan ya. Okey, untuk bidang akhlak senang je. Menyatakan adab terhadap alam sekitar. Okey, kat situ saya dah letakkan latihan adab tu. Terus print. Kalau ada printer terus print latihan tu dan tampal dalam buku tulis. Okey. Kepada yang tak ada printer tak apa, boleh salin. Okey, tak banyak pun, boleh salin latihan tu. Saya dah letak kat lampiran bahagian bidang akhlak. Salin dan buat. Okey. Sebelum tu baca dulu buku teks muka surat 183 hingga 185. Tak banyak 183 hingga 185 je. Berapa page je tu. Okay, kemudian buat latihan ni dan kemudian letakkan macam biasalah. Ambil gambar, letak dalam Google Classroom. Okay, ada 3 hari ni Yang pertama buat collage. Yang kedua, idgham ma'al guna, salin ayat dalam bentuk bertebui. Dan yang ketiga, bidang akhlak, buat latihan yang saya dah letakkan dekat dalam Google Classroom. Boleh print out ataupun boleh salin dalam buku tulis. Dah print out tu jangan merata letak, tampal tampal dalam buku tulis. Okey, jelas tak? Boleh jelas? Jelas. Okey, alhamdulillah. Itu saja untuk hari ni. Ada soalan? Ada soalan lagi ke? Last. Okay, jelas Okey, terima kasih untuk hari ni. Okay, boleh bersurai. Ya, Dayan? Soalan ke? Okay, boleh bersurai.